أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفوقني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang berusaha seluruh jawatan kuasa surau An-Nasriyah, dan sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan seluruh sahabat hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berhimpun di surau yang mulia ini untuk sama-sama kita solat subuh secara berjemaah, dan bersama-sama kita pada waktu ini untuk mengikuti kuliah ataupun majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati, merahmati dan memberikan kita ganjaran pahala di sisinya. Mudah-mudahan apa kita usahakan menjadi amal soleh, amal yang akan meraih syurga Allah SWT nanti, insya-Allah. Walaupun pada pagi ini kita dapat perkhabaran pada malam tadi, ada sahabat kita rumah terbakar dan haji pun kematian adik takziah kita ucapkan. Mudah-mudahan banyakkan bersabar, mudah-mudahan dengan kesabaran tu akan beroleh ganjaran pahala dan juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bersama-sama kita memulakan majlis dengan baca umur kitab. Yang pertama, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, bagi dia, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, alim ulama, serta kepada seluruh muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darin. Amin. Hadis yang ke-27 dalam bab sabar. Ada lagi beberapa hadis untuk habiskan bab sabar ni. Hadis yang ke-27, kalau muka surat saya ni muka surat bab 1.
an haddatsana wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كان أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له حر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Uyainah bin Hisn datang, ia menginap di tempat kemenakannya, maknanya anak saudara dia, ya. Tempat anak saudara dia, rumah anak saudara dia, Al-Hur bin Qais, di mana ia termasuk orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidina Umar, orang dekat dengan Sayyidina Umar, ya. Kerana Umar memang mengangkat orang-orang yang pandai di dalam Al-Quran sebagai kawan duduk dan kawan bermesyuarah, baik tua maupun muda, ya. Ni Sayyidina Umar suka melantik daripada kalangan orang kawan dia lah, ya. Dan suka berkawan dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran, qura', ya. Orang yang menghafal Al-Quran. Ni maknanya kalau nak berkawan, cari orang yang ada ilmu lah, eh? Orang yang ada ilmu di kalangan kita, orang yang baik, supaya kita pun jadi orang baik. Uyainah berkata kepada kemenakannya, anak saudara dia, wahai kemenakan, wahai anak saudara aku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin, ya, yang dekat dengan Amirul Mukminin ni, Khalifah Umar. Maka mintalah izin agar saya dapat menghadap kepadanya, ya, nak jumpa dengan Sayyidina Umar, ya. Kemudian anak saudaranya meminta izin, maka Sayyidina Umar pun mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, ya, ketika Uyainah masuk, ia dapat saudara dia, Uyainah, ya, dia masuk, dan berkata, dia berkata, wahai putera Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, wahai putera Al-Khattab, demi Allah. Putera Al-Khattab ni Sayyidina Umar lah, ya. Pada Sayyidina Umar, bapa Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Wahai putera Al-Khattab, demi Allah engkau tidak berbuat banyak terhadap kami, dan engkau tidak adil dalam mengadili kami. Mana dia bagi peringatan pada Sayyidina Umar, berani, ya.
semata-mata nak jumpa Sayyidina Umar, nak bagi peringatan pada dia. Walaupun Sayyidina Umar ni kita tahu dia ni orang yang adil. Dia jadi pemerintah orang yang adil. Walaupun kita kata ada manusia ada kekurangan, tapi Sayyidina Umar ni antara orang yang adil memerintah. Maka mungkin ada sebab dia berkata kepada Sayyidina Umar, ataupun dia nak memberi peringatan. Maka marahlah Umar. Umar pun marah. Tapi marah tu tak adalah dia balas balik. Dalam keadaan mukanya marah. Raut mukanya marah. Maka marahlah Umar, hampir saja dipukulnya. Sayyidina Umar ni garang orangnya. Hampir saja nak dipukulnya orang tu. Masuk bilik aku, tiba-tiba nak sound aku. Orang gitulah. Kemudian Al-Khur berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin. Al-Khur ni berkata kepada Umar, iaitu apa? Al-Khur ni apa? Anak saudara dia. Anak saudara Uyainah dia. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi SAW, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Yang maksud, berilah maaf dan suruhlah untuk berbuat baik, serta janganlah kau hiraukan orang-orang yang bodoh. Dan sesungguhnya orang yang ini termasuk orang yang bodoh. Demi Allah, ketika ayat itu dibaca, Umar bersikap seakan-akan belum pernah mendengarnya, padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari. Jadi ini mungkin sebagai teguran rakyat kepada pemimpin. Tapi memang panas telinga lah. Memang panas telinga. Tapi bila dibaca ayat ni, yang mana Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala kepada Nabi, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Tak jadi Sayyidina Umar marah. Tak jadi. Sebab apa? Sebab yang disebut tu firman Allah Ta'ala, dan juga Nabi SAW, maka Sayyidina Umar pun tak marah. Sebab ada kebenaran. Mungkin apa yang dicakapkan oleh orang tu tadi, Uyainah tadi, mungkin ada betulnya. Kalaupun benda tak betul, tapi ambil sebagai pengajaran. Sebagai pemimpin, dia mengambil pengajaran. Dan apa nak bagi tahu pada kita ni, khuzil afwa. Khuzil afwa, berilah kemaafan. Maksudnya kalau orang buat salah, macam orang tadi dia tegur Sayyidina Umar, mungkin dia tegur tu tak betul, kemungkinan tak betul ke apa. Jadi berilah kemaafan. Maaf je lah. Tak payahlah nak tanya banyak-banyak, nak menjawab. Maaf je lah. Kalau orang tu salah, maafkanlah. Mana susah nak beri kemaafan ni, bukannya senang. Tambah orang dah makan hati. Dah makan hati, dah bertahun-tahun makan hati, minta maaf. Senang sungguh minta maaf, katanya. Jadi itu yang terpaksa kita kita hadapi perkara tu. Dan berilah kemaafan. Memaafkan orang. Kadang-kadang bukan tunggu orang minta maaf. Kita memaafkan orang sebelum orang lain minta maaf. Susah tu. Biasanya orang minta maaf pun belum tentu lagi kita maafkan. Ini kan kita memaafkan orang sebelum orang memohon maaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang buat baik. Ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik. Ajaklah.
Sekalipun kita tak apa nak baik, kan? Kerana diri kita ni, aku pun tak apa nak baik. Jangan ada rasa diri, aku pun tak baik, aku banyak dosa, nak ajak orang buat baik. Dia ajaklah, kan? Ajak. Sekurang-kurangnya ajak. Ada hadis Nabi sebut, siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala tersebut sebagaimana orang tu buat. Maknanya kalau kita buat, kita dapat pahala perkara tu. Tapi bila kita ajak orang, orang tu buat, kita dapat pahala. Kebaikan dia, apa yang dia buat tu, kita dapat pahala. Ini sebagai galakan untuk kita ajak orang buat baik. Walaupun diri kita ni tak buat baik, tapi kita ngajak orang buat baik. Masalah hari ni orang petikan, kamu nak ajak orang buat baik, kamu ukur diri kamu dulu, kamu pun banyak salah, banyak dosa, ada hati nak ajak orang buat baik. Itu yang dibalas oleh orang, kata-kata herdikan. Tapi pedulikanlah, huzil afwa, berilah kemaafan pada dia. Kemudian yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Wa'arid anil jahilin, dan hiraukanlah orang-orang yang bodoh. Pedulikanlah orang yang bodoh. Mungkin orang yang bercakap tu pun tak betul, maka pedulikanlah. Jangan ambil hati sangat. Ini 3 perkara yang diajar dalam hadis ni, iaitu kita memberi kemaafan, mengajak orang kepada kebaikan, dan hiraukanlah orang yang jahil, kata-kata yang apa, yang tidak memberi apa-apa faedah kepada kita, Ini Sayyidina Umar yang apa kita kata, yang akhlaknya yang baik, orang yang sentiasa melaksanakan keadilan di kalangan rakyat dia, maka dia pun orang tegur juga, tidak terlepas daripada teguran rakyat dia. Kemudian hadis yang ke-28, an hadatsana wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya nanti sepeninggalanku akan ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan ada pula hal-hal yang diingkarinya. Para sahabat bertanya, maka apakah yang Tuhan perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, kamu harus menyampaikan kebenaran yang kamu ketahui, dan kamu hendaklah bermohon kepada Allah agar mendapatkan hakmu. Ini hadis Nabi memberi peringatan kepada kita bahawa sepeninggalanku akan ada orang yang hanya mementingkan diri sendiri, dan ada pula hal-hal yang diingkarinya. Banyak orang yang mementingkan hal sendiri. Tak apalah, kamu jagalah hal kamu, aku jaga hal aku. Kubur kita lain-lain, kubur kita lain-lain, walaupun kubur lain-lain, tapi belum tentu lagi kamu di sana nanti, kan, kamu boleh selamat ataupun tidak. Itu bahasa orang lah, kan. Kata kubur lain-lain, kan. Kamu jaga hak kamu, aku jaga hak aku. Itu orang yang mementingkan diri sendiri.
dan mengingkari kan, hal-hal, ada perkara-perkara yang diingkari, ya. Dan haruslah menyampaikan kebenaran, kebenaran yang kamu ketahui dan kamu hendaklah bermohon kepada Allah agar mendapatkan hakmu, ya. Maka kena berani menyampaikan kebenaran tersebut, ya. Kemudian hadis yang ke-29, wa an Abi Yahya Said bin Khudair radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni 'alal khawd. Muttafaqun alaih. Dari Abu Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang sahabat Ansar berkata, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan tidak mempekerjakan saya sebagaimana Tuhan telah mempekerjakan si fulan? Beliau menjawab, sesungguhnya sepeninggalanku nanti kamu akan mendapatkan orang yang suka mementingkan diri sendiri. Maka sabarlah kamu sampai nanti bertemu dengan saya di dekat Telaga Kausar, ya. Jadi kena ada perkara-perkara yang kita tak dapat, apa yang kita nak, ya. Dan apa yang dipesan oleh Nabi SAW, sesungguhnya sepeninggalanku nanti kamu akan mendapat orang yang suka mementingkan diri sendiri, maka sabarlah. Maksudnya kita akan menghadapi orang yang banyak mementingkan diri sendiri, ya. Tidak mengambil tahu hal orang lain, ya. Maka ketika itu sabarlah. Kamu nak sampai nanti bertemu dengan saya di Telaga Kausar. Ini bagi janji, ya, Nabi SAW bagi orang yang bersabar, ya, akan mendapat minum, ya, air daripada Telaga Kausar. Kausar nak anugerah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi bukan semua orang dapat, ya, hanya umat Nabi yang terpilih yang dapat minum air Kausar. Hadis yang ke-30, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intazara hatta idza malat asy-syams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa al-aduwi وأسأل الله عافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma, ya, redha Allah akan keduanya, pada salah satu hari di mana beliau menanti kedatangan musuh sehingga matahari tergelincir. Mana tunggu musuh, kedatangan musuh hingga sampai waktu zuhur, ya, pada pagi hingga waktu zuhur. Maka bangkitlah beliau di tengah-tengah para sahabat seraya bersabda, dan dia berkata, wahai sekalian manusia, janganlah kamu sekalian mengharapkan berhadapan dengan musuh, dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Jadi jangan, walaupun dalam keadaan berperang, jangan mengharapkan untuk bertemu dengan musuh, ya.
Jangan mengharapkan bertemu dengan musuh, maka haraplah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mohonlah keselamatan kepada Allah Taala. Apabila kamu sekalian berhadapan dengan mereka, maka sabarlah. Sabarlah dan ketahuilah bahawa syurga itu berada di bawah naungan pedang. Syurga itu di bawah naungan pedang. Maknanya jihad. Walaupun dengan maksud berjihad ni yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad ni mengangkat pedang. Pedang sehingga dia terbunuh syahid. Itu paling tinggilah jihad dia. Yang mana Allah Ta'ala sebut, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah SWT itu amwata, orang yang dia tu mati. Mati macam mati orang biasa. Jangan kamu sangkakan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan dia hidup di sisi Tuhan, Tuhan mereka, Tuhannya, dan dikurniakan rezeki. Jadi itu kelebihan ganjaran kepada orang yang mati syahid. Walaupun disebut ketahuilah bahawa syurga itu berada di bawah naungan pedang. Tapi tak semua juga orang yang dapat mati syahid, Kemudian Nabi SAW berdoa. Wahai Allah, Zat yang menurunkan kitab, Zat yang menjalankan awan, dan Zat yang mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Ini antara doa yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya minta lindung, dan juga doa supaya diberi kemenangan kepada umat Islam dan dapat mengalahkan tentera-tentera musuh. Yang biasa kita baca, sempena dengan apa? Sempena dengan serangan Israel ke atas Palestin. Masih lagi berlaku. Dengar cerita memang banyak tempat dah Israel serang umat Islam. Maka tujuan mereka memang nak total, nak kuasai Gaza. Jadi kita teruskan berdoa pada Allah Ta'ala. Dia asal kunut nazilah ni, kunut nazilah ni asalnya ketika mana Nabi SAW dia diminta pada kabilah Ri'yan, kabilah Ri'yan, Zakwan dan Usayyah, dan kabilah ada kabilah lah. Kabilah tu minta pada Nabi SAW untuk apa? Memerangi musuh. Minta Nabi hantar orang untuk memerangi musuh. Ada musuh nak serang mereka lah. Tapi ini penipuan kabilah ni. Bila Nabi SAW utus 70 orang sahabat, di kalangan 70 orang sahabat tu, di kalangan mereka tu Qura'. Qura' ni maknanya orang yang penghafal Quran, bukan calon-calon, menghafal Quran, daripada kaum Ansar, daripada kaum Ansar 70 orang. Bila mereka berhenti di ada satu tempat yang bernama Lembah Ma'unah, mereka diserang. Mereka diserang oleh puak-puak ni, lalu mereka ni syahid, terbunuh. Nabi sangat apa, berduka cita lah, sangat sedih sangat. Bayang 70 orang sahabat, semuanya bukan orang-orang biasa, bukan cana-cana orang yang menghafal Al-Quran, orang yang pandai. Antara mereka ni, siangnya mereka bekerja mencari kayu api, malam mereka beribadah.
di Nabi baca kunut nazilah ni pada setiap kali solat fardu Nabi baca, minta Allah Ta'ala perlindungan dan juga minta dikalahkan, dikenakan azab kepada orang yang berlaku zalim. Jadi bukan hanya peperangan saja, dalam peperangan saja, dalam perkara musibah pun boleh baca musibah, tapi lafaz yang berbeza lah. Dia tak ada masalah, cuma dia hanya dalam bahasa Arab, jangan bahasa Melayu. Dia kena doa kena dalam bahasa Arab, lafaz boleh berbeza, jadi kalau tak ada apa-apa berlaku kepada umat Islam, tak payah baca, tak perlu baca. Dia sekiranya ada berlaku, contohnya serangan kat atas umat Islam, ada musibah, boleh baca. Habis bab sabar, kita masuk bab tentang jujur. Nak sambung? Boleh sambung? Nak sambung? Boleh sambung? Sambung ke 8 ni? Lapor. Saya baca sikit lah sebagai mukadimah. Ni bab jujur. Jujur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Taala, a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi ini ayat ni Allah Ta'ala mengajak kepada orang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, sentiasa bersama-sama dengan orang benar, dan juga kena sentiasa bercakap benar. Nak jadi orang yang benar ni, kena bercakap yang benar lah. Jangan pusing-pusing, jangan menipu. Itu kadang-kadang menjadi amalan. Amalan dalam masyarakat ni dia cakap lain, walaupun benda tu simple. Kamu di mana ni? On the way. Biasa ayat tu on the way. Jangan sebut on the way tu. Sebut on the way tu di mana? On the way tu mana? Dalam bilik air lagi ke? Maknanya baru nak keluar rumah ke? Ni on the way. Orang ingat on the way tu dekat benar lah. Cakap betul-betul di mana. Walaupun kita ni masih lagi baru lagi, baru nak bersiap, cakap elok-elok. Mana Allah Ta'ala suka orang-orang yang bercakap benar. Itu kita kata sifat yang ada pada orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sadiqin was-sadiqat, dan orang-orang yang benar baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang benar baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Tetapi jikalau mereka selalu benar imannya terhadap Allah, nescaya demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini banyak ayat-ayat yang menyuruh kita berlaku benar, bercakap benar, jadi orang yang jujur dalam percakapan, dalam perbuatan. Dan makna jujur iaitu mutabaqatul khabar lil waqi', mana bertepatan dengan apa yang disampaikan, cerita yang disampaikan betul, kena tepat. Jadi dalam ayat ni ada ayat pertama tadi, daripada surah Taubah tadi,
ada seorang sahabat Nabi, ya, 3 orang sahabat Nabi yang kisah mereka ni tak pergi perang Tabuk, kan. Ini kisah ni memang memang masyhur lah, ya. Seorang bernama Ka'ab bin Malik, ya. Yang keduanya Hilal bin Murirah. Yang ketiganya siapa ke? Allahumma salli alaihi wasallam. 3 orang sahabat ni yang dipulaukan oleh Nabi dan juga para sahabat sebab tak pergi perang Tabuk. Tak pergi perang Tabuk. Disebabkan ketika itu musim panas. Musim panas. Banyaklah pohon kurma yang nak berbuah ni. Siapa nak petik? Kalau tak ada orang. Ini ujian daripada Allah SWT kepada orang mukmin. Mana ramai orang tak pergi perang, tapi dengan alasan macam-macam. Di antara yang banyak tak pergi perang ni orang munafik lah, macam-macam. Nabi dia minta jumpa dengan Nabi, minta maaf, ya Rasulullah, saya tak pergi perang sebab macam ni alasan. Nabi kata okey, tak apa. Nabi terima alasan. Tapi 3 orang ni Nabi tak boleh terima alasan. Tak boleh terima alasan. Walaupun mereka jumpa dengan Nabi lepas pada balik perang, kan. Walaupun tak berlaku peperangan, kan. Tak terjadi pergi perang, tapi tak terjadi peperangan lah. Musuh tarik diri dan sebagainya. Kisah tu. Tentera pun balik, Lalu mereka ni pergi pada Nabi SAW, yang lain tu pergilah minta maaf, Nabi terimalah, sebab Nabi tahu iman mereka tu macam mana. Tapi mereka ni Nabi sebut apa? Tak apa, tunggulah perintah daripada Allah Ta'ala. Tunggulah perintah daripada Allah Ta'ala macam mana, hukuman daripada Allah Ta'ala macam mana, sehingga sampai kan turunnya ayat menyuruh memulaukan mereka, sebab kesalahan mereka tidak pergi perang. Sedangkan bukannya mereka ni susah, mereka diuji dengan kesenangan. Ada yang unta nak beranak. Unta nak beranak, unta, kan, bukan kambing. Kita pun kalau kambing pun, kan, kambing pun nak beranak, kita pun tak boleh jalan siapa nak melayan kambing ni. Ni unta, mungkin boleh unta banyak, tapi ini ujian daripada Allah Subhanahu Taala kepada mereka. Di pulau, sebab tak pergi perang, itu kesalahan yang besar, bagi sahabat yang memang mereka ni memang orang yang hebat. Hebat dari sudut keimanan mereka, ketakwaan mereka, tapi mereka pun rasa bila tak pergi tu rasa kecewa, takut Nabi murka, dekat Allah Ta'ala murka. Mereka di pulau selama 50 hari, lebih kurang 50 hari di pulau, sehingga akhirnya kemaafan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Itu dah dikisahkan dalam surah At-Taubah. Wallahu ta'ala alam. Hadisnya insya-Allah nanti kita akan sambung pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini akan mendapat ilmu yang akan beri manfaat pada diri kita, pesanan daripada Nabi, dan seterusnya. Kita dapat memperbaiki diri kita, dan menambahkan sifat sabar, dan juga disebut sifat jujur, sifat benar dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fil mulki mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan.
Allahumma futal arifin warzuqna faman nabiyina wal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sallallahu alaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.